Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini Ustazah akan mengajar satu tajuk baru. Sebelum tu, mari kita tengok dulu komik yang Ustazah buat ni. Hai kawan-kawan, hari ini saya nak share satu cerita mengenai sahabat saya, Khalif namanya. Ceritanya macam ni. Assalamualaikum cikgu. Boleh saya tolong bawakan buku cikgu tu? Terima kasih Khalif, kamu memang baik. Hihihi, tak apa cikgu. Berat ni. Saya bawakan untuk cikgu ya. Ni kalau kawan-kawan nampak ni, mesti diorang puji aku rajin dan baik hati. Ama, kamu tengok tu. Rajinnya Khalif. Khalif, kamu memang seorang yang rajin dan dengan tulang lah. Well, aku memang pelajar contoh. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita itu tadi? Baiklah, tajuk kita hari ini ialah ikhlas dalam kehidupan. Okay, boleh rujuk buku teks muka surat 57. Sebelum Ustazah teruskan, macam biasalah, Ustazah nak kamu semua faham apa objektif pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk tajuk ikhlas dalam kehidupan ni terdapat 5 objektif yang perlu anda capai. Okey, yang pertama ialah maksud ikhlas, ciri-ciri orang yang ikhlas, perbezaan ikhlas dengan sum'ah, riak dan ujub, kepentingan ikhlas dan juga pengajaran hadis. Pastikan anda dapat menguasai dan dapat menyatakan kesemua ini selepas daripada pengajaran kita sebentar lagi. Jom sama-sama Ustazah baca hadis ni dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Terjemahan hadis adalah sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni diterima dan diberi ganjaran. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehinya, ia akan mendapatnya. Atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Baik, di sini anak-anak murid, barang siapa yang maknanya kita buat sesuatu tu berasaskan pada niat kita. Kalau kita buat kerana Allah, maka insya-Allah kita akan dapat ganjaran daripada Allah. Tetapi kalau tujuan kita adalah kerana kita nak kejar dunia, maka kita akan dapat dunia lah. Maksudnya, contohnya ialah kita buat sesuatu ibadat tu kerana kita nak suruh orang puji kita. InsyaAllah kita akan dapat pujian. Kita tolong mak ayah kita. Mak ayah kita nampak kita, mak ayah kita puji kita. So kita rasa bangga, kita rasa seronok. Maka itulah yang kita dapat. Tapi pahala kita tak akan dapat. Tapi kalau kerana kamu memang niat nak tolong mak bapak puji, ikhlas, kamu Alhamdulillah. Maka kamu dapatlah ganjaran tersebut. InsyaAllah. Baik. Jadi
daripada hadis itu tadi, rumusannya ialah kita nak belajar tu tentang ikhlas. Sesungguhnya kita buat suatu amalan itu berasaskan kepada niat. So ikhlas ni pada bahasanya ialah kita bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkan. Manakala pada istilahnya pula ialah semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Okey, faham tak? Apa dia amalan zahir? Apa dia amalan batin? Okey, amalan zahir tu ialah apa-apa perbuatan kita yang boleh dilihat oleh panca indera. Contohnya, menolong ibu membuang sampah, menolong ibu menjemur baju. Itu adalah amalan zahir. Manakala amalan batin itu adalah sesuatu yang tak nampak dengan mata kasar, tetapi merupakan satu amalan yang dapat dirasa dengan hati dan dapat difikir dengan akal fikiran. Okey. Contohnya sifat mahmudah lah. Sifat-sifat yang terpuji, yang hakikatnya kita boleh nampak. Okey. Keikhlasan tu di atas amalan yang kita buat tersebutlah. Okey. Baik. Apa-apa amalan zahir dan batin tu kita buat tu ikhlas kerana Allah. Tapi bersyaratlah. Bersyaratnya ialah jangan kita buat tu sehingga boleh menyekutukan Allah. Contohnya apa? Kita bersedekah, tapi kita sedekah kat tempat judi contohnya. Boleh ke tak? Itu tak boleh tu. Baik, kita lihat sedikit aktiviti. Cuba anak-anak fikirkan bagaimanakah cara anda ingin memupuk diri anda supaya sentiasa bersifat ikhlas. Cara memupuk sifat ikhlas yang boleh kita lakukan sebenarnya ialah yang pertama, selalu berfikiran positif dan bersangka baik. Sentiasa bersifat positif ya anak-anak. Yang kedua ialah menjaga hubungan baik sesama manusia. Yang ketiga, melakukan sesuatu dengan niat kerana Allah semata-mata. Kita buat sesuatu bukan mengharapkan pujian ataupun ganjaran di atas dunia. Dan yang keempat ialah sentiasa muhasabah diri. Baik, mari kita tengok pula. Apa ciri-ciri orang yang ikhlas? Maksudnya, apa sifat orang yang ikhlas? Agak-agak ada tak sifat-sifat ni pada diri kita? Yang pertama ialah istiqamah melakukan kebaikan. Okey, apa istiqamah? Istiqamah tu maksudnya ialah kita melakukan kebaikan tu secara berterusan. Okey. Contohnya kita mengaji. Mengaji ni bukan hanya pada hari ni. Lepas tu tahun depan pula ataupun bulan depan pula. Jadi kita buat ni biar berterusan. Kalau boleh setiap minggu. Ataupun kalau setiap hari lebih baiklah. Okey. Yang kedua ialah tidak mengharapkan pujian manusia. Kita buat sesuatu bukan kerana kita nak dapatkan pujian manusia. Okey, macam sekarang kan, PKP. Kita anak-anak duduk dalam rumah. Ada adik-beradik. Mak minta tolong. Hari ni, kamu tolong, mak pun puji. Jadi kamu pun terasa, oh, mak puji akulah. Jadinya, lepas tu bila besoknya tak buat, mak puji adik pula. Lepas tu mulalah kita. Kita bercakap, alah semalam kita dah buat. Jadi kita ni buat sesuatu tu sebab kerana kita nak dapat pujian. Tak dapat lah. Tak dapat ikhlas. Jadi menyebabkan kita hilang pula dah pahala kita hak semalam. Cuba kita tengok. Seterusnya. Sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Kita buat sesuatu kerana kita mengharapkan keredaan Allah. Kita nak dapat ganjaran. Seperti mana yang kita tahu bahawa kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang akan mati. Jadi kebutlah peluang untuk mendapat pahala. Buat sesuatu tu biarlah mendapat
pahala. Bukan kita nak harapkan orang puji kita, orang bagi kita hadiah, orang bagi kita rezeki lebih. Bila kita tolong orang tu biar ikhlas. Tak payah fikir lain. Kalau orang bagi, alhamdulillah. Kalau orang tak bagi, tak apalah. Kerana Allah yang kita harapkan. Baik, seterusnya ialah tidak menghiraukan kerja manusia dan sentiasa bersabar dalam kehidupan. Dia gini, buat baik ni memang selalulah, ada ajalah orang mengatakan dan sebagainya. Tapi bila kita nak buat baik, kita ikhlas ni, kita jangan hiraukanlah tentang kejian orang dan sebagainya lah. Kita ibarat kata senang je lah. Buat sesuatu tu kita nak harap pada Allah. Allah lebih maha mengetahui. Mana orang tahu dalam hati kita. Kan? Tapi ialah janganlah sampai boleh mendatangkan keburukan ataupun kemaslahatan kepada orang lain. Itu tak betul juga. Jangan kita fikirkan kebaikan untuk diri kita je. Kita buat ni biar untuk semua orang. Yang diredai Allah. Pucuk pangkalnya orang kata buat sesuatu yang ada dalam Quran lah, yang tidak bercanggah lah orang kata daripada pengajaran kita yang diajar oleh Rasulullah. Dan last sekali ialah tidak menyakiti kebaikan yang dilakukan. Yang ini yang sama dengan tidak mengharapkan pujian manusia tadilah. Tidak menyakiti kebaikan maksudnya ialah kita, kalau kita sebut, maksudnya kita mengungkit. Faham? Jadi, buat sesuatu tu biarlah ikhlas. Tak payah dikenang-kenang lah. Kita dah tak payah nak disebut-sebut. Dulu aku tolong kau. Dulu aku tolong, aku buat kat engkau. Tak mau. Kalau kita dah sebut macam tu, kita dah mengungkit, tak dapat pahala apa-apa lah kita. Rugi. Wallahualam. Sifat berlawanan daripada ikhlas tu ialah, yang pertama ialah riak, iaitu melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Contohnya kita nak buat sesuatu tu, kita tengok orang dulu. Orang nampak kita baru kita nak buat. Contohnya nak bersedekah, kita keluarkan duit, angkat besar-besar. Aku nak sedekah ni. Tengok ni, RM10. Maka kita riak namanya tu. Sepatutnya kita tidak tunjuk. Kalau boleh, Rasulullah kata kita bersedekah tu biarlah tangan kiri tak nampak. Yang kedua ialah sum'ah. Sum'ah ni maknanya kita beritahu amalan yang dilakukan untuk mendapat sesuatu ganjaran. Untuk aktiviti seterusnya, cuba anak-anak muhasabah diri. Bagaimanakah anda dapat melaksanakan amalan yang berikut dengan ikhlas? Yang pertama, belajar, solat, sedekah, tolong ibu bapa dan guru. Macam mana caranya tu? Mari kita lihat kepentingan ikhlas. Yang pertama ialah doa akan dimakbulkan Allah SWT. Yang kedua, dapat keredaan Allah. Yang ketiga, terhindar daripada hasutan syaitan. Yang keempat, diangkat martabat oleh Allah. Dan yang kelima, amal ibadat diterima Allah. Jadi di sini pengajaran hadis yang boleh kita ambil ialah umat Islam ataupun kita hendaklah yang pertama berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap amalan agar mendapat keredaan Allah. Yang kedua, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran kepada hamba-Nya yang ikhlas. Yang ketiga, melakukan ibadat dengan niat ikhlas agar ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, menjauhi sifat riak dan ingin menunjuk-nunjuk agar tidak sia-sia perbuatan kita. Untuk aktiviti seterusnya, senaraikan 3 kelebihan murid mengamalkan sifat ikhlas. Siapa tahu? Yang pertama ialah malaikat sentiasa mendoakan orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, mudah menerima dan memahami pelajaran. Dan yang ketiga ialah tidak mudah putus asa.
Okey, di sini Ustazah ada sediakan sedikit latihan pengukuhan. Sila jawab dalam buku tulis, sama ada dalam buku nota ataupun buku latihan yang anda ada. Baik, itu saja daripada Ustazah untuk pengajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.